Itu saya ingat saudara yang dikenal, tokoh, dia pernah khidmat, dan saya minta kawan-kawan seperti di Kuantan, Fauziah Saleh yang telah khidmat dengan cemerlang, maka saya minta kawan-kawan bagi kepada calon PAS di Dewan Undangan Negeri. Dan yang saya tak boleh, saya tak ada mandat, jadi tubuh hadiah awang tak umum ini, saya tak boleh umum lah. Tetapi untuk calon parlimen, saya dah putuskan bersama pimpinan keadilan untuk meletakkan Datuk Fauzi, dan saya merayu beliau saudara bagi kerjasama dan sokongan penuh dan padu kepada beliau keadilan. Terima kasih banyak. Reformasi! Lawan tetap! Terima kasih. Ya, terima kasih kesudian hadir malam ini. Dan kita malam ini ada star baru. Star TV3 penyanyi saya. Tapi star baru nak perkenalkan pada malam ini Laksmana Imran. Ya. Laksmana Imran ni, Laksmana dulu orang tua aja lah. Sebab kalau yang tentera tahulah kan, kalau tentera jeneral, tentera laut Laksmana. Ya. Dia bersama dengan 5 jeneral yang lain menyertai Pakatan Rakyat dan mengumumkan keputusan mereka supaya merayu tentera dan bekas tentera dan rakyat bangkit, sokong Pakatan Rakyat dan menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Tapi biar dia jelaskan sendiri. Saya yang tertarik dengan pandangan mereka ini sebab apa? Sebab itu mukadimah saya ni. Pertama, kebetulan Lahad Datu pun sekarang. Ya. Dan semalam saya dengan Tan Sri Hashim. Tan Sri Hashim tu 4 bintang. Panglima Tentera Darat. Jaga dari Sabah sampai Perlis, seluruh negara Tentera Darat tu dia ketua, nombor 1. Nombor 2, Jeneral Ghafir. 3 bintang, Jeneral Ghafir pun bersama. Tentera Udara, Brigadier Jeneral Abdul Hadi, jet fighter yang bawa kapal terbang. Menteri tidak, menteri tengok tolong beli je. Menteri tolong ambil komisen. Dan yang bawa berjuang ini ialah jet fighter, juru pandu tentera. Dan yang penting yang saya nak sebut di sini ialah mereka tahu maklumat. Sebab apa dia minta kita teliti balik soal dasar pertahanan negara. Itu pertama. Kedua, nak beli senjata, nak tanya kapal selam, tanya Laksmana Imran. Ya. Temberang TV3 tunjuk satu kapal selam boleh selam betul, satu lagi tak boleh. Siapa tahu? Dia tahu. Petrol boat yang di Lumut, dia tahu. Bilion ringgit Datuk Seri Najib luluskan kepada Amin Shah sampai sekarang entah ke mana. Sudah. Kalau saya cakap, saya ingat, walaupun saya tahu masa itu saya Menteri Kewangan, tetapi Laksmana Imran dia tahu cara terperinci. Jadi kedua, dia kata bila Pakatan Rakyat menang, nak beli kapal selam, tanya Laksmana dan orang tentera laut. Jangan tanya Razak Baginda. Yang ini masalah cari komisen. Kita tanya pakar. Nak tanya, nak beli Sukhoi jet, tanya Jeneral Hadi dan orang tentera udara. Jadi kalau orang dalam tentera, tak boleh marah kita, sudah tak tahu. Orang yang berkhidmat dalam tentera kena faham dasar kita nak beli senjata, tanya pakar dia. Ni tanya, Anwar, kapal selam jenis mana yang kamu nak? Mana gua reti. Kalau pun saya dengar, saya boleh dengar, tapi saya tidak ada kepakaran dalam yang itu. Nak jadi pemimpin ini, dia kena tegak, dia kena tahu banyak perkara. Tetapi dia kena ada agak tawaduk. Dia tak boleh jadi sombong tertua ke. Tahu semua, aku tahu semua. Kalau tahu semua, itu Dr. Mahathir seorang dalam dunia ni. Orang lain tak ada. Sebab apa dia mereka pilih beli senjata?
Dia pilih kerana komisen. Sebab itu bila bercakap kapal selam, Skopin, orang cerita komisen 500 juta. Siapa bayar? Rakyat bayar. Apakah ini kapal selam terbaik? Belum tentu. Kerana pilihan dia itu berdasarkan berapa komisen. Biarlah pakar beli. Itu perkara kedua. Ketiga, itu yang saya menyentuh perasaan saya. Bila Tan Sri Hashim, Panglima Tentera Darat, Datuk Ghafir, Timbalan Panglima Tentera Darat, Laksmana Imran, Brigadier Jeneral Abdul Hadi, Tentera Udara, Brigadier Jeneral Najmi Haji Ahmad. Najmi ini ketua Kagak. Mereka datang jumpa dan kata, kami ni Jeneral. Jeneral dia bila pencin tak susah. Tapi anak buah kami yang duk kerja ni macam mana? Dan yang pencin tak berpencin ni pergi Kuala Lumpur, kita nak kafir dia. Jeneral. Oh, bos semangat. Orang dia bukan saskar, itu buat jeneral. Tapi gegar. Kerja apa? Jaga tuan. Seorang lagi jumpa. Jeneral. Assalamualaikum jeneral. Dia pun yes. Kerja apa? Bawa teksi. Teksi siapa punya? Ketua UMNO punya. Baik. Jadi dia kata kat saya, ya sudah. Sebab tu saya tersentuh. Dia kata, Anwar, takkanlah nak terus macam ni. Tak bolehkah Pakatan Rakyat ini jaga sikit? Kami tak suruh bagi RM5,000 seorang kaya semua. Tak bolehkah nak jamin supaya kalau bawa teksi, bagilah permit tu kat dia. Yang ketua wanita UMNO nak jaga permit ni bila dia bawa. Ya. Itu, dan saya bagi jaminan saudara bagi pihak Pakatan Rakyat, kerana ini dalam syarat kita dengan Ustaz Hadi dan pimpinan PAS, Azizah pimpinan Keadilan, Kit Siap pimpinan DAP, kita tak pertikai soal ini. Kita kena henti cara permit teksi, ketua UMNO bahagian seorang 250 permit. Ketua wanita 15 permit. Ketua pemuda 20 permit. Hidup Melayu, permit hampa dapat. Yang Melayu yang lain kuli bawa teksi. Sudah, yang ini kena hentikan. Apakah setelah kita bawa isu ni bertahun-tahun, Datuk Najib sanggup buat perubahan ni? Tak ada. Tak sanggup sebab dia tak berani nak kacau ketua bahagian 250 permit. Dia tak berani sentuh ketua wanita. Sudah. Sebab itu kita katakan perubahan itu perlu. Saya geram tak ada cakap di atas. Betul. Dia dekat supaya saudara dengar sendiri. Tengok saya. Saya tidak cakap. Saya cakap dengan hati. Al-hadith, al-qalb, bil-qalb. Jangan ingat kot saya nak lepas-lepas cakap. Bukan saya datang ni nak maki hamun Datuk Najib ke Rosmah ke, bukan. Itu kerja mereka. Kerja UMNO, utusan TV3, nak aibkan orang, nak telanjangkan orang, nak tunjuk gambar bogel, itu kerja mereka. Dia dijawab depan Allah SWT. Kerja kita nak terangkan mengapa kita ajak dan juga ada perubahan dalam negara kita. Yang ini kerja kita. Sebab itu saya katakan, kalau nak suruh pemimpin, bak permit teksi pun tak sanggup berubah, tak sanggup tukar, macam mana kita nak hak yang besar-besar? Apa lagi yang UMNO tak ambil? Tengok Lebuh Raya Utara Selatan, ya. Berapa puluh tahun dah masih duk kutip lagi tol. Saudara, saya banyak kali saya sebut perkara ini. Saya dulu lepas keluar daripada istana hingga Sungai Buloh, saya jadi profesor di Georgetown University, Washington DC. Saya duduk jauh sikit daripada Washington sebab Washington harga rumah terlalu mahal sewa. Sewa jauh 40 minit daripada Washington. Lain Menteri-Menteri Malaysia, lain Datuk Seri Najib, dia boleh sewa flat termahal untuk anak dia belajar. Saya terpaksa duduk jauh 40 minit jauh. Lalu ada dua tol. Satu tol baru kena bayar, satu tol lama tak payah bayar. Saya tanya, kenapa tak payah bayar? Dah 19 tahun, 20 tahun tak payah bayar, dah kutip habis lah. Kutip modal, ada untung, kutip lagi lebih untuk pengurusan, maintenance dia. Tak payah bayar. Satu lagi tol baru siap 6 tahun kena bayar. Kita tol Utara Selatan
Dah berpuluh tahun dah. Untung berpuluh bilion ringgit. Dari dulu sekarang selama-lamanya kutip tol. Sebab apa? UMNO punya. UI itu Hati Budi. Nama syarikat UMNO, Hati Budi. Hati Budi itu dipunyai oleh proksi kepada Tuan Daim. Nama proksi itu Halim Saad dan Anwar Osman. Sebab itulah sudah orang ini demam bila sebut kata Anwar nak ambil alih Putrajaya. Beratur seorang tu. Tak boleh. Tak layak, dia tak erti ekonomi. Seorang pula, tak layak, moral tak bagus. Tak layak, dia tak erti Sarawak. Taib Mahmud pun tumbang sekaki. Saya tak ada masalah, sudah. Tapi saya nak rakyat fikir. Sebab itu bila kita ambil keputusan dalam mesyuarat kita PAS keadilan DAP, kita kata, kita ambil alih Putrajaya, kita kena hentikan, batalkan tol Utara Selatan. Sebab dah kutip habis lah, sampai bila nak kutip. Tapi apa jawapan Datuk Seri Najib dan UMNO? Bankrupt. Yang kemudian sapu beli-beli orang tak bankrupt. Saya sebut tadi tentera. Laksamana Imran tahu kerana lembaga tabung angkatan tentera sudah orang UMNO dia boleh mati saya, dia boleh telanjangkan saya, dia boleh pukul saya, tapi dia tak mau jawab. Dia tak mau jawab. Saham bilion ringgit siapa dapat? Ya. Sudah masa penyenaraian Telekom TNB, orang lama tahu. Saya bagi kepada siapa? Dain bagi kepada tokoh-tokoh Melayu ke dia. Tajuddin Ramli, Halim Saad, itu geng-geng dia. Saya bagi kepada siapa? Lembaga Tabung Angkatan Tentera, MARA, Tabung Haji, PNB, itu yang saya bagi. Dan syarikat Koperasi Melayu kecil-kecil seluruh negara, 2,000 syarikat saya bagi. Sudah. Tak ada. Haram kalau saya kita bagi satu untuk Azizah, atau satu untuk kawan saya Datuk Fauzi dapat satu. Tak dapat. Walaupun dia kawan baik saya tak bagi dulu. Sudah. Ini kenyataannya. Saya bagi pada lembaga tabung angkatan tentera. Untuk apa? Untuk gambar Raja Rupiah. Ketua Wanita UMNO. Tak. Saya bagi sebab saya tahu askar dan bekas askar hidupnya itu lepas pension merempat, susah. Jadi kita bagi 100 juta supaya AT guna wang bantu bekas askar. Tapi di buat apa? 160 juta bagi kepada Ketua Wanita UMNO Selangor, hidup Melayu. Ya, tengok tu. Ini dah pergi gambar dia, tengok itu baca. Sudah ni, dia masa Kertoyo UMNO bagi dia 226 ekar. Kita tak tahu. Sebab bila dia ambil alih, dia sorok semua fail. Tukar. Tunjuk 3 hari, bakar pun ada, hilang fail pun ada. Tapi Allah Maha Kaya. Deepak Jayakishan, seorang India, kawan baik Datuk Najib dengan Rosmah. Entah kelahi pasal apa tak tahu. Cincin ke apa saya tak tahu. Maka dia bongkar, dia bocor maklumat. Kata dia tahu Raja Rupiah Wanita UMNO Selangor dapat 226 ekar. Kita terkejut. Tak sekali cek. Dapat tanah di sini, Bukit Raja Kelang, harga mahal 1 juta. Dia nak bangun, tak ada cash. Pergi jumpa Datuk Najib. Datuk Najib bagi wang lembaga tabung angkatan tentera Bauspet 360 juta ringgit. Ada bekas sekarang. Angkatan UMNO jauh mana? Kalau masih lagi UMNO kecil. Ya bayangkan. Bekas ada dapat dah terima. Daripada AT&T 50,000 buat meniaga. Tak ada. Ya, 1,000 itu. Tu pun lepas kita bising dapat 1,000. Tu pun terima kasih Muhammad. Madu aku. Lepas tu kita bawa Laksamana Imran tu bagi tahu bagi semangat sikit. Sudah khidmat puluh tahun. Dan wang ada. Saya sendiri bagi dulu penyelesaian saham ratus juta ringgit. Pasal apa nak bagi kat wanita UMNO?
Bila Raja Rupiah ni kawat? Masuk hutan bila? Jadi askar bila? Kalau dia tak dapat, pasal apa guna wang tentera bagi pada dia? Mana dia pimpinan lembaga pembangunan tentera? Bagaimana boleh ambil sampai wang banyak, bilion-bilion semua, elektrik kamu sapu, jalan kamu sapu, AES kamu sapu, balak kamu sapu, tanah kamu sapu, wang askar pencen pun kamu sapu. Saya mesti betul. Orang kita Anwar marah, tak marah macam mana? Kamu kalau tak marah memang tak ada hati perut. Saya nak cakap betul. Kalau kamu mengampu, tak ini nak nafi, beza sudah. UMNO dia boleh buat hanya oh Anwar ejen Yahudi, Anwar ejen Israel. Sekarang ni pula Anwar Sulu pula dah. Haram sungguh. Ya. Jadi saya bagaimana lagi tak? Nama saya Anwar Ibrahim Sultan Kirap. Saya puak ni lawan gitu je. Kalau lawan sungguh-sungguh serius, letih kita. Jadi buat gurau. Tapi tak apa, Sultan suruh apa ceritanya. Yang ni saya nak selesaikan bab ini. Saya nak tanya, bagaimana seorang bekas tentera boleh sokong kerajaan dan pimpinan yang ambil wang dia dan serah kepada ketua wanita? Ada? Kalau ada, mari kita. Tak betul, saya tak boleh terima. Sebab apa boleh buat? Sebab dia ingat orang tak tahu. Ada keluar TV3, ada keluar Utusan Malaysia, ada keluar Berita Harian. Tak ada, sebab dia nanti cerita yang sudah nak dengar. Tapi sudah berdosa saya kalau saya bohong. 160 juta 226 ekar, itu fakta dia. Dia tak boleh jawab, Ustaz. Itu ketua wanita UMNO Selangor. Saya tak tahu lagi wanita Pahang yang banyak-banyak masalah dan apa yang diambil sini tanah dan sebagainya, serah kepada orang Pahang. Apa nak dibuat? Tak ada apa. Kita tak mau ketua pembangkang yang tidak ada moral akan rosakkan ekonomi negara kita. Pergi Kelantan, marah Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz, dengar baik-baik. 7 dosa besar. Ampun lagi. Bila yang jadi ustaz ni lagi? Ya. Bagi amaran ke Tok Guni Aziz. Sudah politik sampai macam itu nanti. Ustaz UMNO mana nasihatkan kamu ni? Ustaz Zahrul Semah ke? Ya, bagi amaran 7 dosa besar kepada Mursyidul Ampas. Kalau kita tak setuju dengan PAS ataupun nak kritik dasar, kritiklah. Tapi kena tu nak cakap dosa besar kata Guni Aziz ni, teropong lah lagi. Tapi itulah, ini yang dikatakan golongan mustakbiri. Dia tak kebun sanggup macam itu. Tak boleh. Apa dosa besar? Sebab kata kena PAS serah Allah daripada Kristian. Tak betul. Saya pengurusi mesyuarat Majlis Perkataan Masjid. Sebelum mesyuarat, saya cakap untuk buah hadiah awal. Saya kata, Ustaz, enta siapkan drama macam mana? Bagaimana pendidikan Islam dan Quran tentang Allah dan apa syarat-syarat penggunaannya. Ustaz Hadi siap draft, letak dalam mesyuarat. Dan saya beritahu kat DAP, ni, masalah Allah, masalah Quran. Tu dia diam, nanti kita selesai cara baik. Tengok rubah lah. Saya beritahu macam tu. Jadi dalam kenyataan itu, Ustaz Hadi kata, tidak ada larangan siapa nak sebut nama Allah. Orang cakap, insya-Allah saya boleh pergi besok. Haram, tak boleh. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah. Nama bapa Rasulullah Abdullah. Nama Abdullah sebelum Islam atau selepas Islam? Sebelum Islam. Mana boleh digunakan? Kita baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah rahmat bagi sekalian alam. Baik. Syarat dia apa? Jangan permainkan. Jangan guna terjemahan atau tafsir ikut nafsu. Jangan hina nama Allah.
Itu syarat. Dan ini kenyataan untuk hadiah awal cukup jelas. Kita baca, kita jadikan ini pendirian Pakatan Rakyat. Serang TV3 dekat malam. Habis sekarang ya Allah. Gadai habis. Anwar gadai. Togo ni Aziz pun lagi gadai. Allah. Jadi orang kampung tadi tanya, ini macam mana ni politik akan Allah nak gadai. Siapa beritahu? TV3. Ini saudara kita kena faham. Jadi sebab tu saya minta kawan-kawan dalam hal ini, kerana bekas askar saya mula kerana Laksamana Imran akan jelaskan kemudian isu. Saya tak boleh terima. Ada bekas tentera nak terima, itu tidak. Kalau tanya AT&T itu kaya ratus juta masa saya Menteri Keuangan, saya bagi penyerahan saham, saya nak bagi tahu bukan untuk toke-toke UMNO. Saya luluskan ratus juta ringgit itu untuk bekas tentera. Ya. Kalau saudara tak setuju, soal lain. Tapi saya nak bagi fakta. Itu Ketua Wanita UMNO Selangor. Ketua Wanita UMNO Malaysia kita dah tahu dah. Lembu Kondo. Tapi cuba kita fikir. Uang berapa banyak? 256 juta. Saya nak bagi tahu isu ini kita baca dalam laporan Ketua Audit Negara. Selalu dalam laporan Audit Negara ni Fauziah bangkit dan di antara yang pakar yang kaji ini termasuk Wabi Azam Menteri Mahkota. Dia tepat tangkap di mana penyelidikan. Saya bawa ke mahkamah, ke parlimen. Saya selalu mahkamah. Rampuan. Tak habis-habis. Saya bawa di parlimen, sudah tahu tak? Macam mana kita tahu? Laporan Ketua Audit Negara, Auditor General's Report tahunan. Bukan laporan Pakatan Rakyat, laporan Ketua Audit Negara, kerajaan punya. Tapi kena pandai baca. Sebab itu, nak pilih ahli parlimen jangan pilih UMNO. Kerana dia baca apa dia tak faham. Kalau dia faham pun dia tak bangkit. Kerana kerja dia naik harga minyak dan si pegang sokong. Naik tol sokong. Laksana IAS sokong. Tak bayar. Ketua kampung boleh jadi ahli parlimen. Sebab jawapan dia hanya dua perkataan. Saya sokong. Tapi kita, bila kita tengok itu, saya bangkit. Saya tak sebut masa itu nama menteri. Saya kata, saya nak tanya. Nama dia, Transformasi Ekonomi Desa. Ini dia lembu ni. Bunyinya sedap. Transformasi, kan? Perdana Menteri Transformasi. Transformasi Ekonomi Desa. Duit lembu, 256 juta. Keluarga Menteri yang ini. Saya pegang file, sudah saya bagi perlu. Saya hempuk di meja. Saya kata ini pemimpin-pemimpin UMNO pergi kampung, maki kami bagi pengkhianat Melayu. Kamu mencegah darah sampai duit orang Melayu miskin tu kamu ambil. Uang penternak lembu pun kamu ambil. Sanggup begitu. Bila mari kampung, kita mesti pertahankan maruah Melayu. Yang bagi beri ni tu, oh makcik tu. Terima kasih kerana terima kasihlah curi lembu kami. Nyampok lagi. Ya, terima kasih tak apa. Tapi sudah 256. Saya hempuk dan saya sabar. Mana dia ahli-ahli UMNO? Pimpinan UMNO. Bangun. Bagi tahu sebab apa kamu biar uang penternak lembu dan orang-orang miskin masih diambil oleh keluarga menteri. Semua duduk diam. Tak bangun. Baik, apa berlaku? Tak ada apa. Menang BN ni. Kalau menang BN pergi betul saya, uang ni lesak gitu ni. Saudara doa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu pesan untuk guru saya. Rabbuna Allah dan mesti istiqamah. Doa, insya-Allah kita kawan putera saya. Apa beza kita dengan pentadbiran UMNO Datuk Najib? Saya panggil Syarizat ni keluarga. Asyik mereka. Mami pindah kan. Nah, ini duit apa? Tak ada apa. Ini uang transformasi ekonomi desa.
Wang tu wang apa? Wang penternak lembu. Baik. Bagi balik 256 juta. Saya nak pastikan wang ini balik kepada penternak lembu seluruh negara. Itu pengiraan kita. Saya nak panggil Raja Rupiah tadi. Raja Rupiah, mari. Tapi kalau dengan dia tak boleh duduk berdua lah. Panggil orang lain sama. Mana ada video baru, mampu ya bu. Panggil, tanya Raja Rupiah. Ada dapat tanah? Ada dapat 160 juta? Ada. Wang siapa? Wang Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kamu dah khidmat dalam tentera? Ada. Suami kamu dalam tentera? Ada. 160 juta buat apa? Bangun tanah. Tanah itu untuk bekas tentera? Tak. Saya nak beritahu. Kamu bagi balik 160 juta itu, aku nak serah balik kepada bekas tentera yang pension yang rusak. Sudah pimpinan ni dia kena tegas. Sudah ingat Datuk Najib boleh buat ni? Tak boleh. Ini macam Dr. Mahathir sekarang. Saya balik pada parlimen. Saya cerita pada parlimen. Saya cerita bergerak akhir. Saya nak cerita bagaimana apa yang berlaku di parlimen. Saya hujah pasal ekonomi, hutang. Orang UMNO ada di parlimen dia jerit, Anwar curi 3 bilion. Okay. Saya bagi tahu speaker, bagi peluang dia bercakap. Biar dia bangun, dia bercakap. Saya nak jawab. Saya duduk. Dia tak bangun. Ya. Di kampung dia cerita saya curi 3 bilion. Walaupun masa itu BPR dah siasat sampai London, sampai Singapura, semua akaun dan disahkan itu fitnah semata-mata. Itu kenyataan di mahkamah. Saudara, apa yang berlaku? Tak, yang parlimen tak ada. Diri parlimen. Ini kenyataan DPR saya tak apa. Saya nak cuma nak bagi contoh gambar di parlimen. Rasuah meluas, jadi bagilah sikit banyak brin dan sebagainya supaya rakyat boleh terlupa dengan rasuah besar. 250 juta. Nah, dia jerit 3 bilion. Siapa nak pasti 3 bilion? 3 bilion berangkat. Bangun. Saya jawab. Bangun. Tak ada bangun ya, Pak? Ya? Tak ada bangun. Speaker kata tak ada yang bangun. Ini perangai ada di parlimen di UMNO. Dia jerit 3 bilion. Saya bagi laluan, tak berani bangun. Bangun. Ya, bagus lihat. Itulah cara mereka menyebabkan fitnah. Bila kita sabar dia bangun, dia tidak berani bangun. Ini parlimen Malaysia. Kalau macam ni, Datuk Seri Najib nak debat. Dia mati saya dalam TV 3 hari-hari, tapi debat tidak. Saya hanya bagi itu satu contoh. Ramai ahli parlimen begitu. Nah, ahli parlimen PAS, DP, keadilan, dia hujah. Dia orang tak jawab. Dia cuma kata, ini Cina, ini Anwar Kiana, Yahudi. Dah bangkit, tak berani. Saya ambil beberapa keputusan. Saya tak peduli, tak larat nak samat. Kalau hari-hari. Ya. Jadi, tapi 1-2 kes saya samat. Saya nak test. Khairi kata Anwar, kalau dia pimpin, jadi alat Cina. Dia akan jual negeri pada Cina. Anwar, alat Yahudi. Alat Israel. Alat Amerika. Saya saman dia. Dia saman. Saya kata, ya, saya nak beritahu, orang Cina ada. Tengok, orang Melayu. Saya kata, saya, kalau dia bagi amanah, saya akan jaga rakyatnya bagi amanah. Baik Melayu, baik Cina, India, Dayak, Kadazan, saya tak kira. Kita mesti pertahankan hak semua rakyat negara ini. Yahudi, saya kata, siapa yang bagi 70 juta ringgit kepada Yahudi? Aku. Najib yang bagi, UMNO bagi. Saya tak bagi. Saya tak ada bagi wang kepada agen Yahudi Israel, tak ada. Baru ini dibongkar bulan lalu. Keluar international news, New York Times, Wall Street Journal, media Amerika. Datuk Seri Najib bayar 1.2 juta ringgit kepada seorang Yahudi bernama Trevor Joshua, apa? Trevino Joshua. Trevino Joshua. Berapa banyak? 1.2 juta ringgit. Apa kerja dia? Caci Anwar di Amerika. Saudara, ini dia politik di Malaysia. Surat dengar gambar orang telanjang hina saya, jangan heran.
Najib bayar sampai 1.2 juta kepada Joshua Trevino, perunding media lantikan EPCO Worldwide. Bayar 1.2 juta, kerja dia kecam dan caci Anwar. Sampai di Amerika, kecam. Ya, ini nama. Dia nafi. Ini rekod keluar. Sampai kenyataan rasmi di Amerika keluar. Saya kata, saya tak bayar. Kemudian ejen Amerika, saya memang hubungan baik dengan semua, termasuk Amerika. Tapi dalam soal perang Iraq, saya tak setuju. Bom Afghanistan, saya menentang. Soal Palestin, saya tak setuju dengan Amerika Syarikat kerana sekongkol dengan Israel. Saya bukan Datuk Seri Najib. Saya kawan. Masa Hillary Clinton datang Malaysia, dia jumpa Datuk Seri Najib dan pimpinan Malaysia. Dia juga telefon. Saya masa itu di Sabah, telefon. Usaha negara Amerika, dia telefon saya. Saya tak ada masalah. Tapi pendirian saya jelas. Kita nak jadi pemimpin, mesti berkawan semua. Tetapi pendirian kita kena ada. Sudah, bila saya sebut itu di mahkamah, apa saya dibuat? Dia pun terus peguam dia gundi. Dia terus nafi. Dia kata, tak, ini kan Anwar a traitor, Anwar khianat pada orang Melayu. Kata saya. Tapi bila dia buat akuan bersumpah kenyataan di mahkamah, apa dia kata? Saya nafikan, kami ni tak pernah kata pun katanya. Pemuda UMNO tak pernah kata Anwar ini pro Cina ke pro Yahudi, pro Amerika. Tak pernah. Yang kata saya tak tahu siapa dia. Dia menafi. Tapi saya bagi bukti ini, kamu kata ini kenyataan, ini video, ini tape. Kamu kata, dia kata, walaupun dulu saya kata. Ini dah. Deny having said or uttered such words, offending words as opposed to what he had said earlier. Maknanya dia menafikan, dia kata, tak kata, walaupun dulu saya kata. Itu bila apa? Bila dicabar di mahkamah. Putusan kata Anwar ini sokong homosexual marriage. Kahwin lelaki sama lelaki. Bini aku Azizah, anak-anak. Apa nak hina saya buat apa? Tak habis-habis. Kemudian saya saman mahkamah. Saya saman utusan. Sama utusan kata, bukan maksud kami katakan Anwar begitu. Maksud kami gini-gini. Akhirnya kata, utusan salah. Sekarang duk runding, berapa saya nak dapat ganti rugi. Saya kata tolonglah bagi cepat sikit bila saya dekat. Jadi saudara, ini nak bagi gambaran orang ini tak boleh berdepan. Boleh berdepan dengan nafi. Dia boleh fitnah di luar. Tapi saya nak sebut, kita tawakal ala Allah. Kerana innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu kasih kepada orang yang serah pada Allah Taala. Nampak susah, nampak derita, seksa, tapi tawakal. Bila kita susah, saya ingat lagi almarhum Fadil Nur. Bila baik dia dengar saya nak kena pecat, terus datang ke rumah. Jangan putus anu. Nak tidur, bangun tidur, sebelum salat, lepas salat, jalan, naik kereta, nak sebelum ceramah, selepas ceramah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Beratus-ratus ribu kali baca. Apa hasbiyallahu wa ni'mal wakil? Kepada Allah saja yang kami wakil. Ya, rakyat sokong dia, tentera ada dia, media ada, tapi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu buktinya ada. Ingat, siapa jangka kes yang kedua ini memang rencananya nak penjarakan saya. Itu memang rencana, semua orang tahu. Tapi alhamdulillah bebas. Bila bebas, siapa jangka? Siapa dia pendakwa? Daripada 98 yang dakwa saya dalam tim, 2008 ketua pendakwa dalam kes saya, Datuk Yusuf Jana Abidin. Ketua pendakwa Jabatan Peguam Negara, orang kanan. Habis dia kes, jumpa saya, Datuk Seri, tak apalah, no. Dia tak apa-apa, berlambak nak masuk aku dalam penjara. Dia ada kita. Saya tak mau campur dengan dia orang. Saya tak mau campur. Saya harap Datuk Seri terima saya sebagai sahabat.
saya sedia untuk pertahankan Datuk Seri dalam semua kes dan bela Datuk Seri. Dia ni rekod apa yang tidak ada? Rekod polis, rekod doktor, rekod DNA, rekod kimia, semua dia baca, dia rekod. Dan dia kata, minta maaf Datuk Seri, saya tak mau campur orang. Sudah. Yang Ketua UMNO cawangan di Pahang ni, Ketua UMNO hang baca apa? Rekod apa hang baca? Yang panggil Anwar, Yahudi. Anwar, liwat. Di mana? Ini orang yang dia baca semua. Dan dia main minta maaf, dia kata cukup Anwar. Let's move on. Dan saya kata okey. Dan dia dari sahabat saya sekarang. Tak susah. Tengok 2 minggu yang lalu. Orang Pahang. Tak semena-mena. Bapak Saiful buat kenyataan, minta maaf, ini konspirasi, pejabat Datuk Najib terlibat, anak saya dipergunakan. Jadi minta maaf kepada saya, kepada Azizah, kepada keluarga. Dan malam minggu sudah ceramah 5,000 orang di Kedah, di cara terbuka. Saya dengan ini minta maaf kerana anak saya diperalatkan dan pejabat Datuk Najib terlibat dalam penjajahan ini. Sudah jangan kerja. Ni baru bangkit pula, baru cerita kes. Tak habis. Sebab dia tak boleh jawab. Manifesto bankrupt. Kalau yang penting kita nak kena faham saudara, ialah agenda. Ini duk serangan Anwar tak habis-habis apa dia. Ni saya dengar ni. 2 minggu, 3 minggu belum pilihan raya ni, serangan nombor 1 Anwar. Gunalah perkasa ke pergidah ke nak baling batu ke nak pukul. Serang dia habis-habis. Larang orang yang pergi dengar dia. Guna TV3 utusan berita harian, hamun dia habis-habis. Kalau ada bukti bawa lagi, saya kata apa lagi? Jantan sudah, Tina sudah, apa lagi? Tengah lembu je belum. Ya. Haramlah puan. Ya, saya ingat memang betul. Saya tak akan terkejut. Dan dia kata ada DNA. Ya. Apa tadi? Ambil rambut saya mandi kan, tengah minum tadi. Gelas bawa, swipe, letakkan lembu. Tengok, DNA. Oh, aku tahu dah. Ya, DNA. Anak takut dia papam tau. Geram lah tu. Mana boleh? Senang je. DNA. Itu jadi isu ya. Dulu money. Tengok tak ada? Cek di dalam tu, money dia. Ya Rabbi tuan-tuan, saya pun dah berumur dah, cucu pun dah. Ya. Betul lah saya kena sabar, tapi kesian lah sama. Takkanlah semua dah hamput tengah mampu tadi. Ya. Apalah politik. Saudara dengar saya ceramah berapa setengah jam dah. Ada saya cerita peribadi Datuk Seri Najib. Sudah ingat saya tak tahu? Saya tahu. Saya kawan. Saya bos. Saya pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Ketua-ketua polis macam ramai main report kat saya. Tapi ada saya nak cerita. Ya. Sebab apa? Sebab saya kena jaga untuk akhlak. Sebab kita ini tahu bahawa dalam politik ke, dalam keluarga ke, dalam peribadi ke, dalam kerja ke, batas akhlak kena jaga. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak beragama. Jadi kalaupun niat saya, marah saya ada, saya kena jaga. Jangan langgar. Kalau tidak apa, buat apa ganti dengan Anwar serupa. Sekarang ni Najib telanjangkan Anwar. Naik Anwar telanjangkan Najib. Serupa. Maka saya nak beritahu, insya-Allah kita ambil alih. Kita hentikan budaya fitnah, sistem nilai yang rosak dalam hidup kita. InsyaAllah. Yang marah sekarang Tun Mahathir. Tun Mahathir saya kesian. Umur dia berapa? 87. Ya. Tapi kempen hari-hari takut UMNO kalah. Cuba tanya sebab apa? Oh, sebab nak jaga Melayu. Kalau UMNO kalah habis Melayu. Dan Anwar ni nanti jual diri kepada Cina. Sudah. Sebabnya ini Terengganu dekat keluar minyak. Anak dia bawah sistem sekarang. Dia siapa? Bekas Perdana Menteri. Lagi penasihat Petronas. Anak dia dapat kontrak Petronas berbilion ringgit.
Sudah ingat, kekayaan dia sekarang 2,2 ribu juta ringgit. Ini disebut oleh satu kajian Forbes Amerika. 2,200 juta. Itu yang sah, yang rasmi. Yang lain kita tak tahu. Saya nak tanya, Dato' Najib berani dia tegur Mahathir? Cukuplah, takkan anak hang seorang je dapat kontrak. Bagilah anak orang sama. Tak berani sudah. Sebab itu nak pimpin kena berani. Bukan berani jerit, berani bertindak. Bukan saya berani bagi brief ni, bilion ni. Macam mana? Saya kata insya-Allah sudah. Saya dendam Mahathir tak? Saya maafkan dah Mahathir. Maki dah banyak mana aku maafkan. Ya. Saya tak ada niat nak pukul dia, nak tangkap dia, nak tolak dia masuk penjara dah. Masuk pun orang marah. Saya kata apalah Noah, dia dah tua, dia kesian lah. Saya tak sanggup buat. Okey. Tapi saya nak bagi tahu, saya bukan Najib. Saya nak bagi tahu Mahathir, kamu ni duduk aman di rumah. Tapi kalau kamu ingat kerajaan Pakatan Rakyat nak bagi kontrak semua bilion-bilion ringgit minyak kepada anak kamu, no way. Kita akan hentikan kontrak kepada anak kamu. Balik kepada rakyat. Ya, ini pemuda UMNO. Ya, hidup saya. Tuh. Apa dia? Kamu dapat apa pemuda UMNO? RM20. Tua paling batu. Naik bendera boleh lah. Macam mana saudara? Ini kita akan hentikan. Anak dia seorang lagi sudah tahu, San Miguel, syarikat Arab. Berapa beli? 2,9 bilion ya. Foto Arab kita tunjuk. Tunjuk foto itu. Dia orang faham tu. Sebab Dr. Mahathir buat kenyataan. Dah, anak saya ni bukan beli Arab. Dia beli ni syarikat minyak. Syarikat Arab ni dulu tu dah tukar dah. Sudah. San Miguel sampai hari ini kontrol 90% bia di Filipina. Hidup Melayu. Tu pun ada ketua wanita UMNO. Pokok Mahathir buat kenyataan baru ni, kita perjuangan kita mesti berlandas Quran. Sudah. Berapa banyak dia beli? 2,9 bilion. 2,9 bilion. Sudah, memang betul San Miguel ni ada company lain, tapi core business dia, asas dia itu Arab. Macam genting elektrik ada, genting Sanyen, genting pulp paper ada, kerang kertas, genting resort ada, hotel. Tapi core asas business dia itu judi. Sebab tu bila Tuan Hanif jawab di parlimen, di mahkamah, ingat dulu, saya genting bukan je judi. Orang kata kan judi itu haram kamu. Tak ada ayat Quran judi haram. Dalam mahkamah, jangan lupa 99. Ingat tak? Sebahagian lama ingat, anak-anak muda tak tahu. Bekas ketua polis negara Tun Hanif, bila ditanya di mahkamah, kamu tahu tak judi haram? Ada, tapi tak ada jelas ayat Quran mengharamkan judi. Iya. Ini orang nak pengaruh politik negara kita. Ini orang yang boleh datang. Ini yang menyampak. Jadi saudara baik. Satu, beli Arab. Yang kedua, saya nak tanya, dari mana boleh dapat 12,9 bilion ringgit? Buang mana? Dah, bukan rakyat. Dia menabung dari kecil. Tak faham apa-ahamnya. Ya, beli cincin, menabung dari kecil. Beli syarikat Arab, menabung dari kecil. Ya, itu kata dia. Tapi 2,9 bilion, hampir 3,000 juta ringgit. Dari mana dapat duit? Ada duit, buatlah saja niaga yang halal. Elektrik ke, teknologi maklumat ke, syarikat ke, kelang ke, boleh. Tapi tak, kerana sumbernya haram, wangnya rasuah, dia balik ke situ juga, beli syarikat Arab. Nak tunjuk bagaimana pemimpin utama UMNO yang berpengaruh itu tak mempedulikan hukum hakam. Jadi kita kena tanya. Jadi saudara-saudara yang rahmati sekalian, jadi kita nak buat apa?
Indra Mahkota dulu menang. Terima kasih banyak. Berserah ditanding oleh calon PAS, Parlimen, keadilan. Sudah kita mengharapkan kekuatan supaya menyokong calon PAS supaya ada perubahan di negeri Pahang dan calon Parlimen supaya ada perubahan di Putrajaya. Saya yakin insya-Allah buatlah macam mana pun, bagi dia beri satu lagi, ugutlah banyak mana pun, saya yakin. Ya. Sekarang ni kita nak lahat Datuk, dia boleh teruskan. Tapi sudah, bukti apa? Jumpa Sultan Kiram, saya tak jumpa. Dia jumpa UMNO. Dalam Perhimpunan Agung UMNO dia datang. Ini gambar. Dia dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ini tokoh-tokoh UMNO, pemuda UMNO dan juga perwakilan UMNO. Tapi saya salah. Boleh jadi saya yang suruh dia pergi. Saya salah juga. Kemudian dia kata baik, kalau tak jumpa Sultan Kiram, saya jumpa Nur Mishwari. Itu keluar dia datang malam. Anwar Mishwari. Nur Mishwari itu bangang. Oh no, ni faham. Siapa dia Nur Mishwari? Dia ketua MNLF, Gubernur Mindanao dulu. Dia Gubernur Mindanao. Saya masa itu Menteri Keuangan Perdana Menteri, jumpa. Kerana dia diundang rasmi melawat Malaysia oleh Perdana Menteri Malaysia pada masa itu. Ya, melawat EPU. Saya di Istana Presiden Filipina. Diminta tolong bercakap dengan Mishwari berunding untuk perjanjian damai. Saya telefon, guna telefon Presiden Filipina bercakap dengan Nur Mishwari minta setuju perjanjian damai. Jadi saya jadi kawan dia lah. Kemudian bila dia jadi Gubernur, sebab apa saya ambil berat? Sebab dia mewakili golongan miskin tertindas umat Islam di Filipina. Saya tak mau nafi, memang ya saya simpati. Memang ya saya simpati baik Patani, baik Palestin, baik Mindanao. Sebab apa? Dia susah, dia derita, masalah banyak. Kita cari jalan damai. Dan damai bangunkan, jangan dia tertindas. Apa masalah? Oh, Anwar mungkin bagi senjata. Bukti tak ada. Lagu. Ada lagu. Anwar nyanyi, Najib goyang. Tapi dia goyang lain. Dan saya kata Sabah nak hilang, hilang dari UMNO dan BN. Bukan hilang dari Malaysia. Tapi dia pusing. Sebab tu lagu saya nyanyi. Dan sekarang ini selain daripada saya ini jadi Anwar Ibrahim Sultan Kiram, ejen Sulu, saya juga dikenali sebagai penyanyi yang naik harum namanya yang bakat baru yang sekarang tiap malam disembahkan di TV kita dengan lagu yang terkenal, Tanya Sama Najib. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Harap saya ada yang Najib tengah menyanyi lagi lagu Semazau ni. Jadi dia tengok lagu tu, dia kata Sabah goyang. Dia sebut. Dan sambung dia TV3 tak nyanyi. Sambung ni apa? Bila tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila Sabah nak hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Jadi dia tak habis lagu tu. Ya, saya nyanyi mana? Sebab ada kebangkitan rakyat yang disebut oleh Syekh Qaradawi, Thawrah Sya'ab. Siapa Syekh Qaradawi? Rais Ittihad Ulama Alamiyah. Rais Ketua Ittihad Persatuan Ulama Islam Sedunia. Dia tulis buku Thawrah Sya'ab. Ini saya dengan nyonya sebelah tu, Cina mana pula dah. Bazilah. Kan? Puak pemuda UMNO tu, saya tengok sini. Dia tunjuk dulu. Besar saya betul-betul terang-terang nampak memang dia bawa perempuan mana. Pemuda UMNO. Saya dulu pernah jadi ketua pemuda UMNO mana dulu. Tak tahu punya malam sekarang. Sudah
Syekh Qardawi dia kata, Saurah Sya'ab itu kebangkitan rakyat. Maknanya kita tengok di sini sekarang apa dia? Kita dihina tiap malam, difitnah tiap malam, dicaci dah, tetapi rakyat dia tak peduli. Rakyat dia tahu apa dia nak, dia bangkit, Allah berikan dia kekuatan untuk tuntut perubahan dalam sistem negara. Ini yang dia sebut Saurah Sya'ab. Diterjemah oleh Abin, Kebangkitan Rakyat, buku yang dijual sekarang dalam pasaran. Saudara, saya percaya Datuk Fauziah dan terutamanya Laksamana Imran akan sambung. Tapi saya nak sebut dua perkara. Pertama, layanan. Kerana Fauziah di antara tunggak. Saya pun ucap terima kasih kerana dia nampak ke depan dalam hal ini. Isu dia apa? Isu keselamatan. Kita bukan anti pembangunan. Kita tahu ada pekerja, ada pelaburan. Tetapi kena ingat, yang kadang-kadang orang lupa, masa ASEAN Rare Earth di Bukit Merah, Perak, saya dah baru mula jadi menteri. Ada orang bantah jumpa saya. Tapi masa itu EIA, Jabatan Kimia, Alam Sekitar, kata semua bagus. Jadi Mahathir kata, Dr. Mahathir kata, dah semua jabatan kerajaan kita bagus, jalan. Selepas 20 tahun, orang penyakit kulit, semua kesan-kesan kimia pada kesihatan mereka. Saudara, kena ingat, siapa yang bertanggungjawab? Nak jawab di dunia lepas. Kalau satu dasar kita menyebabkan orang sakit, derita, mati, ataupun kanser dan sebagainya, saudara, kita kena bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Sebab itu saya tak berani. Saya beritahu tentu, kalau saya yakin tak salah, tak ada apa-apa masalah, saya tak peduli, saya lawan. Tapi saya baca laporan, saya tak yakin. Dia ada juga dua pendapat itu. Tapi pendapat yang mengatakan kesan bahaya pun ada. Kerajaan kata tak. ASEAN Rare Earth di Bukit Merah pun kerajaan kata tak. 20 tahun kemudian penyakit. Kelang Bhopal di India, kerajaan India lulus. 20 tahun kemudian ribuan orang berpenyakit. Orang kampung. Tapi orang miskin yang derita, orang miskin, orang kaya lari nanti. Percayalah, kelang tu naik, orang kaya lari. Saya tahu beberapa projek tanah tepi pantai. Saya beritahu betul, saya tahu pelabur. Saya kata tak apa-apa, no. Saya nak tunggu, saya tak mau. Selagi layanan tak ada, saya tidak mau bangunkan. Kalau orang kaya, dia ada pilihan. Tapi kalau kampung, tak ada pilihan. Jadi sebab itu saya bila ditanya oleh television Australia, dia kata, orang dah lapor. Saya kata, saya tahu. Tapi takkan oleh kerana pelaburan, kerana wang, saya sanggup. Kerana saya tak berani, saya takut. Takut kerana saya nak berdepan dengan Allah SWT. Saya tak berani. Saya nak berani kalau saya yakin. Jadi sebab itu saya kata, setakat ini tak boleh. Kita ambil alih, langkah pertama kita kena tutup dulu. Kemudian kalau dia kata tak, dia tanya, bagaimana kalau kita bawa pakar-pakar internasional, kaji balik dan sebagainya, selamat. Saya kata okey. Tapi tutup dulu. Kaji balik. Bukan saya tak mau kata tidak ada ulasannya dan bawa yang baru. Kemudian orang pusing. Seolah-olah saya kata, dulu saya kata tak boleh, sekarang saya kata boleh. Dah, pendirian saya tak bawa apa. Cuma dia kata, boleh tak kami bawa pakar-pakar antarabangsa, betul-betul kaji secara bebas? Saya kata boleh. Ini dia jawapan tentang lain. Jadi pendirian kita dalam Pakatan Rakyat tidak bergantian. Walaupun UMNO mengatakan tak apa. UMNO kata takkan tak percaya kerajaan. Takkan kerajaan nak bunuh rakyat dia. Saudara, Chernobyl di Rusia, ribu mati. Bukan tujuan kerajaan nak bunuh rakyat dia. Memang betul. Akhirnya siapa yang mati? Orang lambung. Menteri dah mati? Tak. Mati cara lain, sebab lain lah. Tak lah. Bhopal India, puluh ribu buta, sakit. Jadi sebab itu kena terlibat.
Jadi saya harap kawan-kawan faham. Yang kedua yang saya sebut, pilihan raya dekat. Kita alhamdulillah muafakat kita tiga parti alhamdulillah. Yang sekarang ni dia jaga ialah jaga sekarang di AP China, bukan dekat China biasa, China di AP bahaya sungguh. Ya, China di AP ni bukan manusia tu. Dia tanpa buang sikit. Jadi bahaya dia. Itu. Saya orang Pulau Pinang. Jajah ni Lim Guan Eng dah habis ambil tanah Melayu. Sudah, saya nak beritahu. Tanah Melayu dah habis lah. Sebelum Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri. Sekarang ni dia nak ambil 5 ekar tanah kerajaan tanah Melayu untuk projek. Tak jadi, dia tak mau ambil. Sebab dia kata, dia tak sanggup ambil tanah Melayu yang ada tu tinggal sikit sangat. Dan dia Ketua Menteri, dia Cina, ya. Dia pemimpin DAP, ya. Tapi peruntukan saya beritahu, masjid, surau, orang Islam Melayu ni, dia tak senang. Nak bangun masjid kalau kerajaan tak bantu tak boleh. Jadi dia buat apa? Masa UMNO, Barisan Nasional jaga, peruntukan 1 tahun 12 juta. Sekarang naik 64 juta ringgit. Jadi ini kenyataan. Tak apa nak kritik, tak apa. Tapi fakta bagi lah. Habis tanah Melayu. Yang jual tanah Melayu di balik Pulau Baru ini siapa dia? Timbalan Ketua UMNO Pulau Pinang. Dia ambil tanah Melayu, cukup 3 bulan, dia untung 5 juta ringgit, dijual kat China. Yang salah siapa? Anwar. Ini semua. Jadi saya agak dah bagi sokongan. Masa dia belajar di London, saya belajar di Universiti Melaya. Saya pergi hadir sidangan antarabangsa, sidangan belia sedunia. Dan masa itu dia tidak pernah lepas daripada menyertai kumpulan Melayu Islam di London. Fauzi ini sama ada di Medical College atau di Kuantan atau di London, tidak pernah tercabut dari akar budaya Melayu dan Islam. Dia jadi Timbalan Menteri. Saya masuk penjara. Dr. Mahathir panggil dia. Karena dia kenal saya. Dia kata apa? Dr. Mahathir kata kepada dia, Fauzi, kalau kamu sedia, bukan kamu sedia, kamu mesti bagi tahu kepada rakyat, Anwar ini memang moralnya rendah, memang peliwat dan mereka kamu kenal. Fauzi tak sanggup. Karena apa dia kata? Saya tidak mau naik pangkat jadi menteri kerana memfitnah dan mengkhianati sesiapa pun. Dia sudah ada prinsip hidup dia. Tak mudah. Siapa yang berani UMNO? Dr. Mahathir arah, kamu mesti fitnah dia. Dia tidak sanggup, akhirnya dikeluarkan dari senarai calon Barisan Nasional. Sebab itu saya ingat saudara yang dikenal tokoh, dia pernah khidmat, dan saya minta kawan-kawan seperti yang di Kuantan, Fauziah Saleh yang telah khidmat dengan cemerlang, maka saya minta kawan-kawan bagi kepada calon PAS di Dewan Undangan Negeri. Dan yang saya tak boleh, saya tak ada mandat, jadi tubuh hadiah awang tak umum lagi, saya tak boleh umum lah. Tetapi untuk calon parlimen saya dah putuskan bersama pimpinan keadilan untuk meletakkan untuk Fauzi, dan saya merayu kepada saudara bagi kerjasama dan sokongan penuh dan padu kepada beliau keadilan. Terima kasih banyak. Reformasi! Lawan tetap!